Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amir baca doa Amir. Saya nampak ada Amir hari ni. Kan? Amir, apa ni, earphone okey tak? Mic okey tak? Sorry. Okey. Okey, baca doa Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, so kita mulakan kita punya tajuk, subtopik kita yang baru iaitu bawah tajuk gabungan transformasi. Okey, semua orang nampak skrin yang saya share sekarang? Nampak, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum. Okey, gabungan transformasi. Saya dah cakap dah tadi kan, apa dia gabungan transformasi? So, awak tengok kat sini, gabungan transformasi dia buat AB. Bermaksud kita buat transformasi B dulu baru diikuti dengan A. AB. Kamu sebut A dulu, tapi kamu akan buat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan huruf B. Kan kalau dalam ucapan dekat perhimpunan, dia akan sebutkan pengetua, lepas tu guru penolong kanan. Kan dia sebut yang kanan dulu kan. Barulah guru-guru macam tu. Jadi mana yang utama? Yang kanan yang utama. Tangan kanan yang utama. Kita makan, kita buat kerja. Kan makan tak boleh guna tangan kiri. Macam tu. Kecuali orang yang kidal. Dia buat kerja tangan kiri tapi dia makan tetap tangan kanan. So kanan itu lebih utama. Jadi gabungan transformasi bila dia buat A, B, maka dia akan buat B dulu baru diikuti A. Jadi bila kamu nampak transformasinya M, N, you buat N dulu. Okey, awak tengok dekat sini dia kata raja di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk menentukan image atau objek bagi satu gabungan transformasi AB. Tengok ni objek dia. Kita buat dulu transformasi B. Jadi kita tengoklah apa transformasi B. Ni nak terangkan dulu step dia nanti. Okey, jadi kita buat B dulu. Kalau B tu pantulan, kita pantulkan dulu. Jadi dia kata objek, kita lakukan transformasi B, maka image pertama di bawah transformasi B kita akan dapat. Kemudian kita ikuti pula dengan transformasi A, maka dapatlah image dia. Kalau dari image nak bagi objek. So tentukan objek di bawah transformasi A dulu. Buat A dulu, kemudian pergi ke ni. Sebab apa? Ini dari objek bagi image adalah AB. Jadi kita buat B dulu baru diikuti A. Tapi kalau dari image bagi objek, kita akan buat A dulu. Sebab kalau image ni tengok ini A, B. Jadi sini objek, sini image. Jadi B kita sebelah kanan. Tapi kalau sini image, nak bagi objek A sebelah kanan. Sebab tu dia buat A dulu. Faham? Boleh? Faham. Okey. Jadi kalau kamu tak faham, terus respon ya. Okey, kita tengok sini. Contoh ke-15. Raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah katis. Satah katis ni maksudnya pada graf ni lah. Diberi bahawa transformasi P adalah translasi 31. Translasi 31 iaitu dia bergerak 3 ke kanan, 1 ke atas. Kalau dia negatif, dia ke kiri, dia ke bawah. Itu translasi. Pergerakan ikut pasi X, atas X, bawah Y. Okey? Q adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Okey, sekejap saya cek balik belakang atas ni. Cek 51. Jap. Mana dia? Okey. So, kenapa saya patah balik? Okey, kan sebab hari tu kita dah buat untuk pembesaran kan? Okey, jadi untuk translasi iaitu pergerakan X, Y tadi dan putaran,
kamu dah belajar masa lower form? Ada? Betul tak? Hello? Hello? Ada cikgu. Kan, sebab saya tak ajar lower form tu, saya tengok dia terus ajar gabungan, dia tak ajar translasi. So, bermakna translasi ni awak dah diajar masa lower form lah. Okey, tu yang saya patah balik tengok, saya takut saya tersilap, saya terskip mana-mana muka surat. Kan, saya tak ada skip mana-mana muka surat, betul? Ada cikgu. Tak ada kan? Okey. Jadi kat sini tengok. Ini dia. Jadi tak apalah kalau kamu lupa pun tak apa, nanti saya tunjuk balik. Jadi dia kata Q adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Okey, pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. Tentukan imej bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. P kuasa 2 maksudnya P dan P. 2 kali P. Okey, P apa? P translasi. Dia kata apa? Segitiga A. Mana segitiga A? Ini segitiga A. Segitiga A, okey awak tengok saya gerakkan guna yang warna biru ni. Okey, tak nak warna biru nampak sama dengan tu. Kita gunakan warna merah. Okey. So awak tengok dia kata PP. P kuasa 2 maksudnya P 2 kali. Jadi kita akan gerakkan warna putih warna putih pula. Objek A dia kata 3 1. Kita gerak dulu ke kanan 3. 1 2 3. Maksudnya penjuru tu akan pergi dekat sini. Lepas tu turun 1, turun satu turun pula ke atas sorry subhanallah. Sebabnya dia positif kan. Jadi kita kena ke atas lah. Okey, set. Okey. Okey, 3, 1 naik atas. Macam tu. Lepas tu buat lagi 1, 3. 1, 2, 3 ke kanan, naik atas 1. Nampak dah. Jadi, A-nya akan pergi dekat T. Cukup dah 1 pun dah jumpa. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, itu translasi P kuasa 2. Maksudnya dua-dua translasi. Okey, kemudian kita tengok RQ. RQ kita buat apa dulu? RQ kita buat yang mana dulu? Umi, RQ kita buat mana dulu Umi? Umi ada tak? Umi tak ada? Umi tak ada Masya ke Fasha? Masya ada tak? Hello, Alif, ada tak nama Masya kelas ni? Ada cikgu. Masya? Aku tak masuk tu. Tak masuk lagi. Putri? Putri pun tak masuk. Fatihah? Cikgu, bukan Q dulu Apa dia? Q dulu jawapan dia. Q dulu. Tu yang saya nak tanya. Okey, kita buat Q dulu. Okey, Q dulu. Okey, lepas ni, bila siapa yang respon, sebab saya tak sempat tahu nak ambil nama awak semua, nanti buang masa lambat. Awak WhatsApp saya, nanti saya percaya kat awak. Saya akan tulis siapa yang respon dalam grup, dalam kelas hari ni. Jadi awak tulis je nama awak. Kalau awak tak respon, awak tulis nama kawan. Tahu, awak tak tahu malu kawan kata kan. Nanti tulis nama macam tu untuk markah awak. Setiap kali kelas saya akan tanda sebagai awak punya penyertaan. Jadi kita akan nampak nantilah siapa yang senyap sunyi. Okey, cakap je tak apa, awak jawablah benda yang sama. Kawan dah jawab, awak pun jawab. Macam tu tak ada masalah. Okey, RQ. Jadi kita buat Q dulu. Q dia kata Ini macam yang AB tadi tu Apa dia? Macam tadi. Macam tadi. Jadi bila RQ kita buat Q dulu. Kan? Sebab yang kanan. Betul? Okey. Q tu apa? Q apa? No. Q apa? Transformation apa? 90 darjah. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Jadi kita tengok mana pusat 34. 34. Ini 34 dekat sini. Jadi awak tandakan dulu ni pusat 34. Dia kata lawan arah jam 90 darjah. Jadi untuk 90 darjah mudah saja. You ambil pembaris. 90 darjah tu kamu ambil. Alamak, pembaris ni tak ada penghujungnya pula.
Okey, you ambil ni. Sekarang saya ambil penjuru yang dekat sebelah nombor 2 tu. Okey, dia akan awak ambil macam ni. Okey, you cari semampu darjah. Okey, semampu darjah maksudnya macam mana? Kejap. Sebabnya pembaris ni tak ada penghujung. Sebenarnya kalau saya ambil hujung pembaris, saya akan letak hujung pembaris tu macam ni tau. Contohnya ini pembaris. Okey, contoh pembaris kamu kat sini letak hujung macam ni. Macam tu. Jadi ini hujung pembaris. Itu semampu darjah. Tapi sebab pembaris ni tak ada penghujung. Jadi kejap ya, saya cuba nak tunjuk kat kamu macam mana saya nak buat semampu darjah. Okey. Awak tengok dekat, nampak tak kat pembaris ni, kesel saya awak nampak tak ni? Ada garis yang lebih panjang tu. Nampak? Okey, macam ni. Okey, macam ni Sebab pembaris ni tak ada penghujung. Saya buat macam ni dulu. Awak tengok. Saya akan buat garis warna hijau Tengok. Warna hijau. Okey. Sekejap. Warna hijau yang pekat sikit. Okey. Warna hijau saya buat garis putus-putus. Tapi sebab ni kan dia nak tarik rapat betul-betul kat situ, bukannya satu yang mudah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, saya buat garis putus-putus. Tapi sebenarnya kalau ada pembaris betul-betul dapat penghujung, tak payah buat garis putus-putus macam tu. Jadi 90 dia saya akan tarik pembaris. Saya ambil hujung pembaris. Saya letak penjuru pembaris tu dekat titik tu. Jadi sekarang oleh kerana pembaris ini tiada penghujung, saya guna garis yang kecil ni dekat. Aduh, susah betul lah pula. Ni okey. Okey. Saya guna garis yang, nampak tak dekat pembaris tu kan ada garis kecil-kecil, lepas tu ada garis yang panjang kan? Jadi garis yang panjang tu dia bertindan dengan saya punya garis putus-putus kat belakang. So saya tolak dia sampai dekat titik ujung. Yes. So saya buat garis. Itu. Okey. Jadi tapi dia kata apa? Oh, Allahuakbar. Dia kata lawat Rajab. Okey, yang saya buat ni ikut jam. Kenapa ikut ni? Okey, betul lah ini lawan jam. Sebab apa? Ini pusat. Ini pusat dia. Ini awak punya objek. Okey, objek awak dekat sini, titik di ujung ni. So, ini 90 darjah lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, dia akan naik atas. Faham? Faham tak? Faham. Okey. So, itu baru satu titik. Baru satu titik. Okey, kita cek untuk titik seterusnya. Untuk titik seterusnya, contoh pun sama di sini. Saya akan buat garis putus-putus untuk penjuru tu. Okey, saya buat garis putus-putus. Macam saya kata tadi, kalau awak buat sebenarnya awak tak payah buat garis putus-putus ni. Awak boleh guna hujung pembaris je. Okey, nampak dia dah lari sikit tu. Sepatutnya dia naik atas sikit Sekejap Sekejap saya padam dulu sebab dia lari. Alamak, lambatlah pula dia keluar. Okey. Okey. So, saya buat garis putus-putus. Alamak, kan dia tak keluar dia punya ni. Jam saya punya ni. Okey, ni awak buat garis putus-putus sini. Lepas tu kita akan bawa ke bawah untuk 90 darjah. Sekejap ya. Sekejap ya, powerpoint saya jam. Okey, saya cek kehadiran jap. 18 orang. Okey, 16. Baru 16 yang tulis nama. Yang tak tulis tolong, yang belum tanda nanti tanda ya. Alamak, kejap ya. Saya punya. Sorry, sekejap. Okey, baru keluar. Okey. Okey, tengok kita buat garis putus-putus kat sini. Cikgu tak nampak. Okay, Allahuakbar. Cikgu tak ada pun. Saya tak present. Sebab tadi terputus. Allahuakbar.
Okey. Nampak? Nampak. Okey, jadi warna hijau tu saya ke bawah untuk 90 darjah. Okey, kat mana 90 darjah? Saya ambil garis yang lebih panjang tu sikit. Ya, itu dia. Okey, so saya buat garis putus-putus. Okey, saya buat garis putus-putus pergi situ. Okey, maksudnya sekarang kalau awak tengok, okey, draw, tutup balik pembaris. Okey, maksudnya tadi you tengok penjuru yang saya warnakan warna biru Penjuru biru nombor 2 ni dia akan pergi dekat garis yang ini, warna biru ni. Yang atas ni dia akan pergi dekat garis yang panjang ni. Kita pilih macam tu. 90 darjah maksudnya ni, ini lawan arah jam. Itu dia 90 darjah lawan arah jam. Boleh? Okey. Jadi, kita tengok. Sekarang kita nak tahu dia ni yang mana. Okey. So, you tengok, kita ambil dari garis putus-putus, you tengok saya guna warna pink Garis putus-putus yang pink ni, yang dekat nombor 2 ni, dengan pergi sini, you tengok dia perlukan translasi berapa ni? 1 ke kanan, ke atas, 3. Jadi, saya tengok. Ini dia kat sini kan? Mana 1? Kita cari yang 1, kemudian dia akan jadi 3. Jadi, kalau ikutkan, you tengok ini you punya center of rotation. Pusat putaran. Pusat putaran, ini pusat putaran awak. Pergi dekat objek. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Naik atas 1. So, ini kita cari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pergi sini 1. Maksudnya, yang atas ni, dia akan pergi dekat sini. Lepas tu kita tengok. Dari pusat putaran, pergi ke yang dekat tepi nombor 2 ni, dia guna berapa? Ke kanan, ke kiri, 1, 2, 3, 4. Ke bawah, 1, 2. Nampak tak? Okey, tadi kalau dia ke kanan 4, dia akan jadi ke bawah pula 4. 1, 2, 3, 4. Dia jadi 2. So, dia jadi kat sini. Jadi, dia akan, ini dia. Macam tu. Boleh? Cikgu boleh ulang balik tau. Okey, awak Tak tengok. faham. Okey, sebabnya gambar dia berserabut sikit situ. Okey, tengok Sekarang saya besarkan. Okey. Awak tengok saya buang dulu ni. Yang warna pink ni. Okey, sekarang ni kita tengok warna apa bagi nampak lain sikit. Warna hijau lah. Hijau. Warna kuning. Nampak tak kalau kuning dekat awak punya phone? Okey, awak tengok kalau warna warna pink pula keluar. Kuning. Okey, tengok. Kalau awak tengok dekat sini, awak punya pusat putaran adalah 3, 4. 3, 4 dekat ni. Alah, kuning tak nampak lah. Dekat warna hijau. Striking colour ni. Okey, ini awak punya pusat putaran. Okey, ini pusat putaran. Nampak tak yang saya kata ini ni? 3, Nampak. 4. Okey, 3, 4. Awak tengok dari pusat putaran pergi ke objek. Saya namakan dulu penjuru dia ni. Ini penjuru 1, ini penjuru 3, ini penjuru 2. Dari pusat putaran pergi penjuru 1. Dari pusat putaran pergi ke penjuru 1. Kita tengok dia menggunakan translasi berapa? Sekejap dia orang masuk. Dapat belum nak sekejap saya nak ambil dia. Okey, Intan, tolong tanda kehadiran ya. Okey, Zat. Okey. Jadi awak tengok dia bergerak. Kita tengok saya bergerak naik atas lah, senang. Dia nampak bersih sikit. Dari pusat putaran pergi objek. Dia naik atas 1. Dia ke kiri 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi bila dia berputar, tadi ke kiri, dia ke kanan ke kiri akan jadi ke atas ke bawah. Maksudnya paksi X
Bila dia putar, yang kiraan paksi X akan pergi paksi Y. So 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu, dia kan yang atas kan. Jadi 5, jadi tadi atas 1, ke kiri 5. So sekarang kita akan ubah yang atas jadi kanan. Jadi awak tengok. Kita ambil dulu, ni saya ambil dulu yang paksi X. Paksi X dia ke kiri. Bila paksi X ke kiri, maka image kamu akan paksi Y ke bawah. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Tadi kita ada naik atas. Naik atas 1. Naik atas 1, so dia akan berlawan. Naik atas 1 bermakna naik atas positif kan? Betul? Kita nak kejar, awak tengok 90 darjah. 90 darjah dia dekat sini. Nampak ni yang hijau ni ke sini. Tu. So saya nak kejar garisan putus-putus. So saya pergi ke kiri. Bermakna nombor 1 akan pergi dekat titik 2 negatif 1. Dekat sini. Nampak tak saya? Nampak tak? Nampak. Okey Sebab awak tengok 90 darjah punya garisan ni. Ini. Macam tu. Sekarang kita ambil titik 2, penjuru 2. Penjuru 2 dari sini, kita nak gerakkan dia pergi sini. Kita nak cari somewhere here. So, you tengok. You punya center of alignment, pembesaran. This one. Rotation. Kita pergi ke objek. Dia berapa? Kita gunakan berapa? Okay, you tengok saya guna warna biru gelap. Okay, tengok. Dari center of rotation, pergi ke objek, dia bergerak 1, 2, 3, 4 ke kiri. Bermakna saya akan gerak 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Dia ke bawah 1, 2. Bermakna saya gerak ke kanan. 1, 2. Kenapa? Sebab saya nak kejar garis putus-putus. Yang ni objek, dia akan pergi sini. Bermakna nombor 2 akan berada di situ. So, you punya jawapan sekarang ialah, you tengok saya guna warna purple. Jadi, dia pergi sini. Tu dia. Okey, dia pergi situ. Lepas tu, kita tengok. Itu baru dapat tu. Kita nak tengok nombor 3. Kita nak tengok nombor 3. Sebenarnya, nombor 3 tu tak payah nak buat yang ini pun tak apa. Tadi, saya dah nomborkan. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Sekarang, kita nak cari nombor 3. Okey, nombor 3, kalau kita tengok dari nombor 3 ke nombor 2, dia gerak ke, tengok 3 nak pergi 2 atau 2 nak pergi 3. Okey, saya ambil 2 lah. 2 pergi 3, gerak ke kiri. 1, 2, 3, 4. Bermakna 2 nak pergi 3 pun gerak ke 4. Kalau ke kiri, bila dia putaran, lawannya ke bawah. Kalau ke kanan, ke atas. Macam tu. So, ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Bermakna nombor 3 awak di sini. Jadi, sekarang awak punya image yang ini. Ini putaran 90 darjah. Okey, boleh tak? Boleh tak? Okey, nanti saya nanti saya try cari. Okey, nanti kalau awak tak okey, nanti saya cari video yang bagi nampak dia bergerak. Kan, ini sebab ni tadi pembaris yang awak tak nampak kan. Okey, jadi sini. Okey, habis. Itu awak punya putaran. Tapi soalan bukan nak putaran je. Dia kata apa? Soalan kat sini adalah gabungan transformasi. Iaitu Q diikuti R. Apa R? R-nya adalah pembesaran berpusat pada 80.
Berpusat pada 80, dia membesar. Jadi awak tengok sebenarnya kalau awak ingat, bila dia membesar pada pusat 80, ini pusat pembesaran awak yang warna purple 80. Pembesaran faktor skalanya 2. 2 tu positif. Kalau positif, K lebih besar 1, awak punya pembesaran dia makin membesar ke mengecil? Faktor skala 2. Okey, membesar. Membesar. Faktor skala 2. 2 tu positif. Kalau positif, gambarnya di sebelah ke terbalik? Awak kena ingat jadual yang ada sebelum ni saya share. Kalau dia positif, gambarnya akan bersebelahan atau bertentangan? Bersebelahan. Jadi dekat sini awak rasalah warna purple tu akan jadi dekat image yang mana? U. U? How? U macam mana boleh U? Gambar tu sengit tu kalau U. W. Yes, W. Sebab dia akan bersebelahan. You tengok. Ini 8. Ni 8. Dia akan pergi ke sini. Awak tengok 8 ni kita punya center of enlargement, pembesaran. Tengok 1, 2, 3. Dia punya faktor skala berapa? 2 kan? Kalau 3 darab 2 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia jadi kat sini. So jawapannya adalah W. So awak kena ingatlah, nak senang, awak kena ingat tau. Bila positif, dia punya pembesaran akan bersebelahan. Jadi dia membesar. Kalau dia negatif, pembesarannya akan bertentangan. Macam tu. Awak kena ingat yang jadual tu. Kalau tak nanti awak kena kira. Kalau awak dah ingat yang itu, you dah nampak dah tengok gambar awak nampak. Oh okey, jawapannya W. Boleh tak? Okey, tak apa, baru satu soalan. Jadi mungkin akan blur-blur sikit. Okey, nanti tengok balik tau. Okey, kali ni saya benarkan awak conteng buku teks guna pensel. Tapi pastikan padam selepas itu. Faham? Apa dia? Apa dia? Macam ada orang bercakap. Apa dia? Tak ada? Okey, ada soalan tak? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Tolong promise dengan saya. Lepas ni awak kena cuba tengok balik. Soalan ini memang favourite soalan. Dan saya akan cuba, maksudnya kena betul-betul okey. Awak jangan risau. Awak punya SPM bulan 3 tahun depan. Saya nak, kita tak payah kejar-kejar laju-laju cepat habis kan. Saya nak awak betul-betul faham. Biarlah perlahan-perlahan. Awak ada masa yang lama lagi. Macam pelajar tahun lepas, dia macam, alamak dah nak periksa, tiba-tiba ditangguh. Periksa, tiba ditangguh. 3 kali tangguh tarikh. Macam awak, dia dah bagi tahu dah, periksa tahun depan bulan 3. So, kita dah boleh susun dah jadual. Okay, apa kita teruskan? Ni dia. Ni penyelesaian dia. Gabungan P kuasa 2. Ni tadilah P kuasa 2. Dia dah tunjuk. Saya pun dah tunjuk. Ni nampak ni. Ni dia dah tunjuk ni tadi. Nampak? Dia ambil centernya. Dia ambil 1. Nampak? Ni lawan arah jam bila ke bawah ni. Sebab tu saya kata, ni kan sebenarnya awak ambil pembaris, letak hujung pembaris. 90 darjah senang. Awak letak je hujung pembaris. Faham tak? Masuk hujung pembaris sebab kat sini saya tak boleh ambil pembaris. Pembaris saya tadi tak ada penghujung. Pembaris saya panjang sangat-sangat. Boleh rotan awak daripada depan sampai hujung ke kelas. Kan kalau awak tengok, saya ingat, saya pun tak tahu tau. Saya tak pernah guna pembaris ni sampai ke penghujung. Saya tak sangka pembaris ni tak ada penghujung. Kan? You tengok, tak ada penghujung. Mana habis? Panjangnya pembaris saya. Okey. Jadi sepatutnya kita boleh ambil hujung pembaris. Kan kalau kita, macam ni lah. Okey, ada satu cara. Come here. I like this one. Okey, wait macam ni, you tengok. Ni susah sikit lah, nyet. Ni maksud saya hujung pembaris. Tu dia. Inilah 90 darjah. Ni contohnya pembaris ni. Pembaris. Tu pembaris saya. Nampak? Ni 90 darjah. Awak letak dekat center of rotation dia. So, you tengok.
Dari dia punya center of rotation pergi ke objek. Dia guna berapa ni? Kita tengok dia guna 1. Alamak. Oh yelah. Pembaris benda tu gerak je Okey, you tengok. Okey, jadi dia gerak berapa di sini? You tengok ni 1, 2, 3. 4 ke kiri, turun bawah 2. Jadi kalau dia 4 kiri, 4 kiri. Bermakna dia akan jadi 4. Lemak. Saya gerakkan pembaris saya ni. 4 kiri akan jadi 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. 4 kiri, lepas tu dia kata ke bawah. Ke bawah tu kiri negatif kan? Dia akan jadi ke kanan. Dia akan berlawan. 1, 2. Jadilah situ. So awak ingat kalau dia bergerak ke kiri, 90 darjah punya, dia punya image akan ke bawah. Kalau dia ke bawah, ini negatif Ini negatif. So, ini kalau dia kata ke bawah, negatif kan? So, kita akan gerak ikut ke kanan. Macam tu. Faham? Faham tak? Nanti awak tengok balik. Macam tu lah. Itulah gambarnya. Aduh. Tapi saya rasa, bila online ni, saya lagi nampak nak tunjuk awak. Kalau dekat kelas, saya biasanya akan pergi pelajar ikut group by group. Nak tunjukkan dia punya center of rotation. Kecuali saya guna PowerPoint tunjukkan. Yang macam ni sepatutnya awak lagi nampak betul-betul. Okey, kita tengok lagi soalan. Contoh 16. Okey, lepas ni ada kelas apa ya? BI. Cikgu buat Google Meet tak? Tak. Tak Okey. Kalau cikgu, awak tengok-tengok dalam grup. Kalau cikgu tak ada cakap apa-apa lagi, so saya nak teruskan dulu. Boleh? Boleh. Okey. Saya pun bersemangat dah sekarang. Sebab Alhamdulillah penyertaan kelas kamu pun semakin baik. Okey, 18 orang. Bermakna ada lagi 8 orang. Okey, tak apa. 8 orang ni harap-harapnya nanti dia akan respon. Dan tolong tengok ni. Tengok balik. Awak bersyukur tau. Nanti awak boleh tengok. Sampai awak belajar nanti. Awak pergi kat mana-mana universiti. Awak akan jumpa lagi maths ni. Jadi awak macam mana nak cari pembesaran? Carilah video aku belajar hari tu. Tengok video. Kan? Kalau saya dah tak panjang umur pun, anak engkau belajar besok nak tahu mana pembesaran ayah, mak, mana pembesaran. Dulu mak ada belajar pembesaran. Tengok, kita tengok video. Ni lah cikgu mak ni dulu. Kan, garang subhanallah kata kan. Okey, contoh macam tu lah kan. Jadi awak boleh tengok, Alhamdulillah, inilah apa antara sumbangan yang saya boleh bagi. Kalau saya dah tak ada pun, korang bolehlah dengar suara saya kan. Ke dah tak nak terdengar terus. Okey, tengok contoh 16. Dia kata, dalam raja di sebelah trapezium G double prime. G double prime yang merah ialah image. Bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Macam tadi. Tapi ini image dia. Kita nak cari objek dia. Bila dia kata WV. Kalau kita nak cari objek, kita buat V dulu ke W dulu? V. Tengok ini objek, ini image. Okey, dia guna WV. WV. Objek bagi image, kita buat V dulu macam tadi kan? Sekarang, kita ada image, kita nak cari objek. Kita buat apa dulu? Tadi awak ingat tak? Ni kat sini. Mana? Ni. Kalau objek pergi image menggunakan transformasi A, B, awak buat B dulu baru A. Tapi kalau image diberi, awak nak objek, transformasinya A, B. Kita buat? Kita buat apa dulu? Ni. A dulu kan? Jadi, awak tengok kat sini. Mana tadi ni kan? So, kalau dia objek bagi image menggunakan transformasi WV, awak buat V dulu. Baru W. Okey, itu kalau dari objek nak bagi image. Sekarang saya nak terbalik. Image bagi objek. So, kita buat apa dulu?
W. Yes, kita buat W dulu. Tu dia W-nya. Jadi awak tengok kita buat W. W tu apa? W adalah pantulan. Bahasa Inggeris adalah reflect. Reflection by Y equals to 1. Kita pantulkan pada Y sama dengan 1. Bila pantulan, kita kena ambil dulu garis pantulan. Garis pantulan kita di mana? Garis pantulan kita pada Y sama dengan 1. Jadi, you ambil pembaris, ambil Y sama dengan 1. Di situ Y sama dengan 1. Kita buatlah garis pantulan kita. Ini garis pantulan kita. Y sama dengan 1. Jadi sekarang apa yang peluk buat? Pantulkan. Nak pantulkan, you tengok dia pergi berapa ni? Naik sini 1, 2. Bermakna dia jadi 1, 2. Jadi titik tu akan pergi sini. Okey, jadi mudah saja. Kita terus ambil pembaris. Kita gariskan. Pantulan dia senang je. Ambil satu tu awak dah nampak. So, dia pergi sini. Okay. Lepas tu, awak tengok naik 2. So, dia pergi dekat sini. Okay. So, this one is your image naik sini. Saya tak pakai pembaris. Saya pakai pembaris ni lambatlah pula. Nak gerakkan pembaris tu. Tapi garisan kamu buat mesti guna pembaris. Okay, kita tengok dia berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ. So, this one is your image. Maksudnya, sorry lah. Objek lah, kita nak cari objek kan. So, dia pantulkan dekat situ. Lepas tu, kita buat V dulu. V pula. Apa V? Dia kata putaran 180 pada asalan. 180 pada asalan dekat sini. Ini you punya asalan. 180 mudah je. Awak akan terbalikkan. So 180 ini you punya ni. You tengok sini. Buat garis. So dia pergi mana? You tengok ni titik ni. So dia akan pergi sini. Ni kita terus. Okay, awak ambil. Saya ambil pembaris. Okay. Sebab dia kata 180 dia tak akan ada ikut jam atau lawan arah jam. 180 tak ada ikut jam atau lawan arah jam. Okay. Ni dia. Alamak. Okay. Ni dia. Okay. Okay, so kalau awak tengok saya bawa pergi ke gambar ni teruslah senang. Nampak tak? Ni. Center dia. Okay, nampak tu? Dia, tadi dia naik atas. Lepas tu dia turun bawah. Jadi, awak akan dapat jawapan dia. Saya kira betul tak ni? Ini. Oh, saya punya ni salah. Padanlah gambar dia tak betul. Sekejap. Saya tersilap ni. Yang ini saya silap. Yang ni saya silap. Okey, awak tengok. Ni, dia pergi ke paksi saya tadi buat. Awak tengok. Dia pergi ke paksi Y sama dengan 1 tau. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 pantulannya. So, dia guna 1, 2, 3. Bermakna saya kena naik 1, 2, 3. Dia kat situ. Faham? Saya tersilap. Tu baru betul. So, dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini. Ini 2, 1, 2. Yes, ini gambar saya. Baru betul. Jadi, saya ambil pembaris. Pergi dekat pusat putaran kita adalah origin point ataupun titik asalan. Tu dia. Nampak? Jadi, penjuru itu pergi terus. Nampak ni? Ni, dia pergi dekat sini. Bermakna objeknya yang F. Dapat ikut? Dapat, Jadi, awak ingat. Sebab dia kata G double prime is your image. Menggunakan WV, kalau objek bagi image, you buat V baru W. Tapi kalau you opposite, image to object, you buat W dulu. Okay? Next, kita tengok seterusnya. VT. Buat mana dulu?
VT buat mana dulu? Saya nak cari objek dia. VT buat mana dulu? 40. Yes. VT. Saya nak cari objek dia. Buat mana dulu? P. Buat V dulu. Okey tak Alip? Alip, tengok sini. Ini objek, ini image. Kalau objek pergi image, dia VT. Dia memang VT. So, Alip akan buat T dulu, baru buat V. Sekarang kita ada image. Kita nak objek. So, kita ambil V dulu. Faham tak? Oh, faham. Okey, kita buat V dulu. Apa V-nya? V-nya putaran 180. Bermakna, okey, you ambil pembaris. Putaran 180, ambil satu penjuru pun cukup. Okey, ini. Yes. Okey, you buat garis putus-putus. Okey. Then, you tengok. Dari pusat putaran, pergi ke penjuru ni. Kita gerak berapa ni? 1, 2, 3, ke bawah 2. So, ini naik. Tadi ke kanan 3, bermakna ke kiri. 1, 2, 3, ke atas. So, dia jadi dekat sini. Ini, pergi kat sini. Lepas tu, dia ke bawah 2. Dia akan naik ke atas. 1, 2. So, ini dia. Lepas tu, you tengok. Ini, dia ke mana ni? Ke kanan. 1, 2, 3, 4. So, dia akan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Macam tu. Lepas tu, awak tengok. Dia akan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia naik atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dia. Alamak. Macam tu. Jadi, kalau awak ambil, contoh saya ambil pembaris. Saya ambil pembaris, penjuru yang ini, bawah ni, pergi ke center rotation saya, 180 darjah. Awak nampak tak? Kan dia dapat ke atas penjuru ni? Nampak? Nampak. Okey, jadi dia naik atas ni. Okey, itu 180. Kemudian, kita tengok dia kata apa? Pergi ke T. Pergi ke T. Kan dia VT. T apa? Pembesaran pada pusat 14. Pembesaran pada pusat 14. 14. Ini awak punya pusat pembesaran. Okey. Pembesarannya faktor skala negatif 2. Bila faktor skala negatif 2, gambar kamu bersebelahan ke bertentangan? Bertentangan. Negatif 2. Negatif 2, gambarnya mengecil ke membesar? Mengecil. Dengan faktor skala. Kan? Mengecil. Dia makin kecil lah. Faham tak? Jadi sekarang kalau awak tengok, jadi dekat sini dia kata negatif 2 kan? So kita tengok, ini faktor pusat pembesaran kita. Saya buat garis betul-betul, ini pusat pembesaran saya. Bila dia kata negatif, so kita akan opposite. Okey, kita akan opposite. Okey, maksudnya dia akan bertentangan. Jadi kalau awak tengok, dia kata T kita, 1 tu 14, betul, 14, negatif 2. Jadi, awak tengok, dari sini, ni kan, ini dia ke kanan, 1, 2, 3, 4. Bermakna bila opposite, dia akan ke kiri. 4, dia akan jadi 1, 2. Awak nampak? Dah nampak dah? Situ. Kan? Jadi, kita tahu, dah ambil 1 tu dah nampak lah sebab kita dah tahu. Jadi, macam saya kata tadi, bila awak dah hafal yang pembesaran tu, kalau negatif tu macam mana, awak tak payah buat untuk semua penjuru. Awak dah tahu, bila dia negatif, dia akan opposite. Kemudian, dia negatif 2. Bermakna dia mengecil. Jadi, cukuplah buat 1 je dah nampak dah jawapannya. So, nampak? Mana dia? Saya... Dapat A tu. Sorry. Nampak? Itu jawapan kita. Kita ambil 1 pun dah cukup dah. Janji kamu, tapi kan, tapi awak kena ingat lah. Bila dia negatif, okey, you dah tahu. Oh, kalau negatif, gambarnya bertentangan.
Kalau bertentangan, for sure lah jawapannya kalau tak C ataupun D. Tapi dia kata negatif 2. Maksudnya dia mengecil. Dan D ni gambarnya bukan bertentangan. Kan bentuknya sama kan? So D memang bukan jawapan. Itulah cara teka. Tak payahlah nak buat setiap penjuru. Faham? Faham. Alhamdulillah. Biarlah contoh, 2 contoh pun tak apalah. Janji betul-betul faham. So ingat yang ini. Okay, next. Okay. Ini penyelesaian dia lah tadi. Okay, saya dah tunjuk. Jadi itu dia punya. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Alamak, 9. Okay, tak apa. Sikit lagi. Boleh tak? Ni panjang tak? Oh, panjang pula. Okay, baru boleh buat latihan. Okay, tengok kalau ada cikgu BI bagi tahu, awak bagi tahu kita stop Okay, cikgu BI awak siapa? Teacher Salasia. Kusati. Okay. Kalau dia bagi tahu untuk kelas, bagi tahu awak cakap tahu. Lagi memang tak ada meet kot. Dia pasal buat kerja. Okay. Tengok contoh 17. Contoh 17, rajah di sebelah. Matematik ni tak boleh. Saya tak boleh serah awak buat kerja je. Saya kena tunjuk dulu. Sebab tu matematik ni setiap kali kelas saya buat meet. Kalau tak saya tak puas hati. Walaupun sekejap saya buat juga. Tengok. Rajah di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q. Ilhan tak ada ya Ilhan? Ilhan? Alah, Ilhan tak ada. Okey, ada beberapa orang dah bagi tahu ni. Putri, kenapa Putri ni? Line tak okey. Putri, sekejap tak apalah, nanti saya cek. Ada beberapa orang bagi tahu dia tak boleh. Okey, tengok dekat sini dia kata rajah di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q. Tadi gambar, kali ni titik. Pada satah katis. Diberi bahawa transformasi A ialah translasi negatif 52. B adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Dan C adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Okey. Tentukan image bagi kalau dia nak buat image A, B, kita buat apa dulu? B. B. Kalau dia kata ini A, B, saya nak objek. Kita buat apa dulu? A. Yes, good. Siapa tu? Amir Saya. Okay, alhamdulillah. Okay, so kita buat. Bermakna kita buat A, B, kita buat B dulu. Apa B? B adalah pantulan. Y sama dengan X. Kat mana Y sama dengan X? Y sama dengan X adalah garis lurus di sini. Kita buat Y sama dengan X, maksudnya macam ni tau. Y sama dengan X, kalau nak tahu, kalau Y1, Y sama dengan X. Y1, X1. Y2, X2. Jadi, kita tengok Y1, X1. Y2, X2. Y3, X3. Y negatif 1. Macam tu. Jadi, ni dia. Ini sepatutnya awak tak ada masalah lah sebab ini level form pun dah belajar untuk garis lurus. Okey, ini dia. Okey. Ini you punya pantulan. Pantulan Y sama dengan X. Okey. Kemudian kalau awak tengok dekat sini kita dah buat garis pantulan kita. Dia kata B, so kita pantulkan dulu. Kita nak titik apa? Kita nak titik P. Titik P kita pergi pantulkan. Pantulkan sini maka P akan pergi sebelah sini. This one is your P prime. Boleh? Okay. Kemudian lepas B dia kata A. A is translasi. Translation. Negative 5. Gerak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Gerak kiri. Kemudian dia naik 2. 1, 2. So ini you punya P double prime. Soalan kata dia nak apa? Tentukan image bagi titik P. So kalau soalan itu dalam kertas 2 yang ada gambar macam ni, you buat P double prime di situ. Kalau dia kata tentukan koordinat, awak mesti tuliskan koordinat. So you buat P double prime equals to negatif 18. Kalau dia nak koordinat. Faham? Boleh?
Boleh. Okey. Boleh. Sekarang tengok BC. Kita buat C dulu. Okey, kita buat C dulu. Titiknya titik P. Titik P. Okey, saya padam yang tadi dulu. Okey, kita padam ni dulu. So, you tengok dekat sini. Dah mula dah. Alamak. Kan tak boleh? Sekejap ya. Okey. Boleh. Okey, tengok. Okey, jadi dekat sini, you tengok. Dia kata BC. C adalah 90 darjah putaran ikut arah jam. Pusat dia 58. Mana 58? 58 di sini. Ini awak punya pusat putaran. Dia kata 90 darjah ikut arah jam. Jadi ini awak punya titik P. Kalau 90 darjah ikut arah jam, gambarnya awak tengok agak-agak lah ikut arah jam. Yang pertama ke yang kedua? Ikut arah jam. Yang kedua. Ya, yang kedua. Ikut arah jam adalah yang kedua. Jadi, nak ambil ikut arah jam macam saya kata tadi. So, you ambil pembaris. Saya ambil ni macam tadi. Okay, you ambil dekat sini. So, you ambil 90 darjah dia begini. Oh, sorry. Okay, ini contohnya pembaris awak. So, awak putarkan pembaris awak. Okay, 90 darjah. You ambil ni penjuru pembaris tau. So, tarik mana awak punya titik P tadi. Titik P awak. Okay, sana. Okay. Tu dia. Okay. Tu dia. Jadi, saya panjangkan lagi pembaris saya. Jadi, P saya ni akan berada di sekitar ini. Di sekitar ini. Faham? Ni pembaris awak lah. Macam tu. Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi, saya pun buat garis putus-putus kat sini. Alamak. Okey. Sekejap Okey. Saya buat garis putus-putus ikut sini. Okey. So, saya padam ni dulu. Okey. Jadi, ini. Jadi, awak tengok dari P pergi pusat, ini 90 darjah dia. Jadi, kalau saya ambil pembaris tadi, sebenarnya pembaris dia akan jadi macam ni lah. So, dia akan bergerak ke sini. Sebab dia kata apa? Ikut arah jam. 90 darjah. So, awak tengok. Dia gerak berapa ni? Ke kanan 1. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Bermakna ke kanan jadi ke bawah. Jadi ke kanan bila kita putarkan ni. Ke kanan jadi ke bawah. So, kanan 90 darjah. Jadi, kalau kanan dia akan jadi ke bawah. Okey, yang bawah tadi akan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2. Mana dia? 1. Alamak. 1. Sekejap ya. 1, 2, 3, 4. Dia jadi kat sini. So, titik P awak jadi kat sini. Ini P prime awak. Faham? Itu 90 darjah dia. Boleh? Nampak tak? Nampak. Okey, lepas tu kita tengok. Pergi ke B. B apa? Pantulan paksi Y sama dengan X. Pantulan, pergi paksi dia sini. Ini pantulan dia. Gerak. 1, 2, 3. So, jadi 1, 2, 3. Ini P double prime awak. Apa P double prime awak? Kalau dia minta koordinat, tuliskan. Koordinatnya adalah 7, 1. Faham? Faham. Okey. Faham. Jadi sebab dia titik tu lebih mudah lah. Sebab dia satu saja, kan? Jadi ni. Cikgu. Ya. Saya dapat yang soalan yang A ni, aku macam dapat P prime ke? Yang A?
Yang AB tu. Kita kalau A, B, kita buat B dulu baru A. Kan Kan? jawapan dia kan. Macam mana dapat P prime ni kau? Nak dapat P prime. Okey. Ini yang sekarang ni kita okey, kalau awak tengok sekarang saya dah buat yang B. Alik tanya yang A Yang A. A yang pertama ke yang kedua ni? Yang pertama. La ilaha illallah. Okey. A yang pertama, kalau awak tengok tadi, dia kata nak ni, dia nak titik P kan. Awak buat B dulu. B adalah pantulan. Maksudnya awak pantulkan dulu dari sini, maka dia pergi, okey saya gunakan warna hijau. Okey awak tengok warna hijau. Okey, ini P. Dia buat B dulu baru A. B ialah pantulan. So saya pantulkan. So this one is your P prime. Pantul. Pergi sana cermin. Kan? Lepas tu, lepas B dia pergi A. A is translasi. Negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naik atas. 1, 2. Dia naiklah sini. Inilah awaknya P double prime. Faham? Alif? Faham. Jadi tengok. Tu dia. Nampak? Ni. Dekat gambar ni. Dia pantul pergi P1, P prime. Lepas tu dia translasi naik atas 81. Okey? Yang gabungan tadi, ni nampak? Dia pergi 90 darjah. P pergi sini. Lepas tu dia pantul pada Y sama dengan X. Jadi 71. Tadi saya dah buat dah. Nampak tu? 71. Faham? Faham kau. Boleh? Okey, semua orang okey? Okey. Okey, so kita tengok soalan terakhir, kita punya soalan B. Dia kata diberi bahawa titik Q ialah image kepada K. Q adalah image kepada K. Bawah transformasi CA. Sekarang saya nak K. Jadi saya nak objek ke nak image? Halo? Q adalah image kepada K. Objek. Yes, dia nak objek. Kalau dia nak objek, kalau dia guna transformasi CA, kalau saya nak objek, saya buat A dulu ke C dulu? C. Yes, kita buat C dulu. Kita buat C dulu. Boleh ni? Boleh. Okey, tengok kita buat C dulu. Saya padam. Okey. Kita buat C dulu. C. Okey, kita buat C dulu. C dulu. Okey, dia kata kat sini titik bahawa titik Q. Okey. Kita nak cari K. C dulu. C apa? Okey, C kita apa? Kan dia jadi balik. Sekejap ya. Putaran sempurna. Okey, C kita putaran 90 darjah. Okey. Pada pusat 58. Mana 58? 58. Ini dia. Tak ambil gambar. Okey, awak tengok saya ambil hijau. 58 di sini. Okey. Jadi, ini. Jadi 58 dia kata ikut arah jam. Ikut arah jam. Jadi, awak ambil ikut arah jam ke atas ke bawah? Bawah. Jam kau macam mana? Atas kan? So naik atas sini. Ni sebenarnya naik atas sini. Macam tu. Tapi ni tak muat ni. So dia gerak ke kiri. 1, 2, 3. Sebenarnya dia naik 1, 2, 3. Ada ke atas ni. Dia sebenarnya kat sini lah. Okey, jadi sebenarnya you punya Q ni akan bergerak ke sini. Iaitu dia jadi 11 titik dia. Atasnya ni 11. Lepas tu, kita dah buat C, kita buat A. A apa? Translasi negatif 5. Negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Naik atas 2. Dia naik atas 1, 2. Kenapa gambarnya macam ni? Okay, awak tengok sebabnya dia tak muat. Awak tengok saya buat gambar. Nampak tu? Sekejap. Soalan kata apa ni? Tertukar K. Sekejap okey. Sorry. Sekejap.
kita kan nak terbalik. Jadi tengok kita terbalik. Kalau dia objek pergi image, kalau dia ikut arah jam, image pergi objek akan lawan arah jam. Ini rumit sikit. Faham tak? Kat sini kan dia kata ikut arah jam. Ikut arah jam maksudnya kalau objek pergi ke image ikut arah jam. Jadi sekarang saya nak yang asal, saya kena opposite. So dia akan lawan arah jam. So awak ambil pembaris untuk 90 darjah. 90 darjah. So ini, So kalau awak ambil pembaris macam tadi saya guna kotak tadi. Okey, saya turun bawah. 90 darjah. So kat situ. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3. Macam itulah lebih kurang. Okey. So itu awak punya 90 darjah. So dia akan turun ke bawah. Awak tengok dia 1, 2, 3 ke kiri. 1, 2, 3. So di sini. Okey. Ini awak punya yang asal. Sebab dia kalau objek pergi image, dia ikut arah jam. Kalau dia ikut arah jam, sekarang saya nak image pergi objek, dia akan lawan arah jam lah. Faham tak? Faham tak? Saya nak patah balik. Okey. Lepas tu, itu kita punya C. A kita, dia kata negatif 5, 2. Negatif 5. So, negatif 5, 2. So, negatif 5 ke kiri. Maka, awak tengok dekat sini. Dia akan jadi ke kanan. Nampak? Ni tadi dah turun. Tadi negatif 5 sepatutnya kita gerak kiri. Tapi itu kalau objek pergi image. Jadi image pergi objek akan terbalik. Negatif 5 jadi positif 5. 2 akan ke bawah. Faham tak? Jadi kat sini hati-hatilah. Hati-hati sebab saya nak terbalik. Bermakna yang ini pun saya terbalikkan. Jadi 5 negatif 2. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 2, 1, 2. So ini saya punya objek yang asal. Faham? Faham. Boleh. Okey. So saya stop dekat sini. Tolong tengok ulang balik apa yang saya dah terang ni nanti. Sampai betul-betul faham. Okey, sampai betul-betul faham. Kemudian awak buat latihan dalam modul. Nanti saya bagi tahu muka surat berapa untuk latihan modul awak. Okey? So, terima kasih. Saya stop dekat sini. Alhamdulillah. Tahniah kepada berapa orang ni yang join. Okey, alhamdulillah ada 18 orang. So, saya tengok dulu kat kehadiran. Ada 17 orang. Siapa ya yang tak tanda lagi? Saya sebut dulu nama dekat sini. Ilhan tak ada. Okey, Ilhan nanti saya tunggu respon dia. Masya ada Masya? Masya tak ada. Nik tak ada. Putri, Putri ni ada sebab dia dah bagi tahu saya. Nur Ain Nazirah ada? Tak ada. Tak ada ego. Tak ada Apa dia? Betul sakit kepala hari ni. Okey, saya buat dia S. Bagi tahu je, tak ada masalah. Jadi saya tahu dia tu ada. Kan. Okey, Hana ada Damia. Hana Damia? Tak ada. Izzah? Izzah ada. Nurul Nazirah? Nurul Nazirah? Okey, Umi. Siapa yang tak ada? So yang betul-betul tak ada sekarang Nurul Nazirah, Nurhana, Ni, Masya, Ni, okey Masya, Ilhan. Okey dah. Okey, so saya stop dekat sini. Okey, jumpa next class. Kehadiran nanti latihan saya akan bagi tahu dalam grup. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Tolong tengok balik sampai faham. Saya tahu ada yang tak faham lagi. Jadi tolong tengok apa yang saya record ni nanti awak tengok semula. Faham? Assalamualaikum. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.